Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Rumaino. Okey, untuk hari ini kita akan sambung untuk PDBR kita. Masih lagi dalam tajuk Project Brief. Okey, baik kepada untuk pelajar tingkatan kelas 1 segar satu segar dan juga satu kemas. Okey. Muzik dia lain macam sikit Okey, untuk hari ni kita sambung perbincangan kita pada minggu lepas. Okey, masih lagi tajuk Project Brief. Okey, masih lagi tajuk Project Brief. Okey, hari tu kita dah tengok maksud Project Brief Okey, hari ni kita nak tengok Okey, hari ni kita nak tengok apa hari ni. Okey, kita nak sambung lagi. Pembelajaran kita. Tahu tak kulit kepala gatal tanda Head and Shoulders Itchy Scalp Care baharu. Hingga 100% bebas iklan pula. dan kegagalan. Head and Shoulders. Okey, Okey, hari tu kita dah bincang okey, saya ulang lagi sekali untuk setiap kali pembelajaran. Okey, ini adalah standard prestasi untuk bab 3 Project Brief. Okey, di mana untuk dapat TP6 okey, sampai awak dapat siapkan mockup lah. Okey, minggu lepas kita dah bincang tentang takrif dan juga ciri-ciri. Okey, hari ni kita akan masuk lebih lanjut tentang ciri-ciri Project Brief. Okey, lebih detail lah. Okey, kita akan bincang lebih detail tentang Project Brief. Okey, sebab apa saya ingatkan lagi sekali, Project Brief ni amat penting. Okey, amat penting bila pelajar naik tingkatan 2, tingkatan 3 Okey. Okey, dah naik tingkatan 2, tajuk ni dah penting. Okey, sebab setiap tajuk yang kita buat tu, okey. Okey. Baik, hari tu kita dah tengok mentakrif. Hari ni kita nak tengok lebih detail. Okey, kita cerita lebih detail tentang kita nak tengok lebih detail tentang ciri-ciri. Kita nak tengok lebih detail tentang ciri-ciri. Ciri-ciri yang perlu ada dalam Project Brief. Okey, saya ingat lagi sekali Project Brief. Okey, kenapa saya kata Project Brief ni penting? Okey, kenapa saya kata Project Brief ni penting? Bila awak nak naik tingkatan 2, 3 nanti awak tahulah kenapa dia penting kan. Okey,
So, untuk hari ni kita nak bincang 3.1.2, okey, mengenal pasti ciri dalam project brief. Okey, macam mana nak kenal pasti? Okey, untuk dapat TP2, okey, untuk awak dapat TP2, okey, awak perlu apa? Okey, perlu tahu, okey, sekurang-kurangnya 3. Dia banyak ni ciri ni. Okey, jadi awak kena tahu sekurang-kurangnya 3. Okey, sekurang-kurangnya 3. Okey, boleh. Okey, so kita tengok ciri yang pertama. Okey, tajuk. Okey, tajuk projek. Maknanya kita mesti ada tajuk. Lepas ni saya akan cerita lebih detail apa yang dikatakan dengan tajuk. Yang kedua, mesti ada gambaran projek, gambaran keseluruhan. Okey, yang ketiga, kriteria produk. Okey, yang keempat, kita ada perancangan. Kita dah belajar kan perancangan projek bab 2 kan. Ini penting ni. Okey, seterusnya analisis kajian. Okey, lakaran idea dan juga mockup. Di akhir nanti awak pelajar perlu buat mockup. Okey, tajuk. Okey, last sekali. Okey, baik, kita tengok satu-satu. Okey, jadi kita tengok tajuk. Yang pertama ni tajuk tajuk. Contoh kita ambil dalam buku awak lah, dalam kotak awak. Okey, kita nak buat bakul. Tajuk kita bakul serbaguna. Bakul serbaguna. Okey. So, kita mesti ada pertanyaan. Apa? Okey. Apakah? Apakah pula kan? Okey. Apakah? Produk ni dia boleh jadi dua. Okey, apa ni? Projek ni boleh jadi dua, produk ataupun perkhidmatan. So sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat bakul serbaguna. Kita nak buat bakul serbaguna. Okey. Okey, kita nak buat bakul serbaguna. Okey. Okey. Boleh. Yang kedua, kita mesti tahu kegunaan dia. Apa kegunaan produk ni? Membawa barangan bersaiz sederhana. Kita dah fokus dah. Kita nak buat bakul yang tujuan dia bawa barang yang bersaiz sederhana. Dan apa? Boleh juga digunakan sebagai bekas simpanan. Maknanya kita ada tujuan produk tu. Okey. Dan yang ketiga, kita mesti tahu ke manakah produk ni nak digunakan. So contoh dia apa dia? Di rumah atau di tempat yang sesuai lah. Okey. Nampak? Itu yang perlu ada dalam projek awak. Dalam tajuk projek. Apa? Siapa nak guna? Okey, apa kegunaan dan siapa nak guna? Apa? Apakah kegunaan dia? Tujuan. Dan di mana? Okey. Boleh? Okey, itu ciri yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Apa dia? Gambaran keseluruhan projek. Maknanya tadi di awal-awal tu kita dah belajar bagaimana nak masa kita perbincangan awal. Ingat tak? Apa itu project brief? Perbincangan awal antara kita dengan klien. So di situ kita dah siapa yang nak beri gambaran ni? Dengan bantuan apa? Lakaran kan, betul tak? Okey. So apa yang perlu ada? Siapa? Siapakah yang akan guna produk kita tadi? Jadi kita nak buat bakul kan? Siapa? Okey, sasaran kita adalah suri rumah. Okey, nampak? Maknanya kita dah menjuruh ni. Bila kita nak buat bakul banyak. Okey. Namun boleh guna untuk pengguna lain. Okey. Boleh nampak? Okey. Seterusnya kita kena tengok apa tujuan tadi. Okey. Apa tujuan dia? Memudahkan pengguna membawa barangan. Okey, tadi kita dah buat dua kan? Memudahkan pengguna membawa barangan atau sebagai tempat bekas simpanan. Ada dua fungsi.
Maknanya bakul yang kita nak buat nanti ada dua fungsi. Boleh guna bawa barangan dan boleh simpan barangan. Okey. Yang ketiga kena ada apa? Adakah produk ini diperlukan oleh pelanggan? Ya. Iyalah. Tadi sebab kita fokus pada suri rumah kan. Okey, bagaimana produk ini digunakan? Dia kena ada persoalan. Bagaimana produknya? Dipersembahkan dalam pelbagai warna. Okey. Boleh. Okey, tadi kita dah ada tajuk. Jadi yang kedua gambaran keseluruhan projek. Okey, kita tengok yang ketiga, reka bentuk produk. Maknanya sekarang kita dah tahu dah produk kita untuk siapa, tujuan dia. Jadi yang ketiga ni reka bentuk produk. Ini dah dia masuk balik dah. Yang kita belajar awal dulu, elemen dan prinsip reka bentuk. Maknanya dalam reka bentuk kita tu, apa elemen yang kita nak gunakan? Contohnya saiz, warna, bentuk kan. Elemen kan, ada bentuk macam mana, saiz macam mana, pelbagai saiz ke, saiz boleh ubah ke, warna-warni ke. Okey. Seterusnya prinsip. Prinsip apa kita gunakan? Biasalah keseimbangan dan pengulangan. Mesti kita nak bakul yang macam mana, yang seimbang. Okey. Seterusnya, kriteria reka bentuk. Kriteria ni apa? Ciri-ciri ya. Okey. Kriteria yang macam mana kita nak? Kriteria ingin diterapkan ialah fungsi yang pelbagai. Kita nak bakul yang kita buat ni mempunyai fungsi yang pelbagai. Mana tadi kita buat dua fungsi kan. Boleh simpan barang dan boleh boleh bawa barang dan simpan barang. Mungkin awak tengok bakul yang biasa, dia letak barang je, tak boleh simpan barang. Okey. Dan seterusnya kita kena tengok apa inovasi dia. Ingat balik. Jangan tertukar dengan invensi. Okey, inovasi yang terdapat pada produk ini ialah pelaras saiz bakul. Nampak? Lain daripada bakul lain. Bakul biasa kita tengok, biasa-biasa je kan. Okey. Bakul yang biasa kita tengok bakul biasa. Okey, yang kita nak buat ni ada pelaras. Pelaras kat mana? Jadi sebab tu kita nak kenal pasti ni. Kita nak kenal pasti produk kita yang macam mana ni. Okey. Itu reka bentuk produk. Okey, saya pergi cepat sikit Okey. Seterusnya perancangan dalam pengurusan projek. Ingat untuk TP2 awak perlu urai 3 ciri. Okey. Perancangan dalam pengurusan projek. Ingat, ini kita dah belajar dalam bab 2, perancangan projek. Okey, pengurusan projek. Okey. Jadi pembahagian kumpulan kerja. Kalau contoh dalam naik data 3 nanti awak kena buat dalam kumpulan. Okey, 2 orang kan. Okey. Yang kedua, mesti ada jadual kerja. Kenapa perlu pembagian kerja kumpulan ni? Sebab nanti ada jadual kerja, kos pengeluaran. Okey. Lepas tu kita nak kira kos pengeluaran. Okey. Kuantiti biasanya untuk kos pengeluaran kita akan kira untuk 100 unit lah. Biasanya kita akan kira untuk 100 unit. Tapi bergantung juga kepada kehendak pelanggan. Dan yang keempat adalah kuantiti penghasilan. Okey. Boleh. Itu yang dimasukkan dalam perancangan dalam pengurusan projek. Maknanya kita dah bagi kumpulan. Bila kita nak buat projek mesti ini lebih detail yang kita dah belajar bab 2. Okey, dalam pengurusan projek. Okey. Okey. Banyak pula bakul kan. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, A, B, C, D, E. Yang kelima. Okey, yang kelima kita nak analisis. Apa tujuan analisis ni? Sebab setiap kali kita nak buat produk, awak kena ingat, bila kita nak buat produk, kita nak sesuatu yang lain. Okey, kita nak sesuatu yang berbeza dengan produk orang lain. Okey. Okey, kita nak sesuatu yang lain, okey, dengan produk orang lain. Okay, mungkin kita tengok bakul-bakul yang dah buat di luar sana kan. Okey, tengok contoh macam saya bagi gambar ni kan. Banyak bakul ni. Bakul A, bakul plastik ni lain. Dia punya tujuan dia. Bakul ni lain, ada penutup pula.
Bakul ni pula bahan dia dibuat daripada besi. Bakul ni pula macam boleh laras. Jadi setiap produk ni, okay, kalau tengok empat contoh produk ni, semua bakul. Tapi dia ada tujuan masing-masing. Tadi kita balik kepada contoh tadi kan. Dia ada tujuan masing-masing. Okey, kenapa perlu kita buat analisis kajian? Okey, satu, sebab kita nak buat perbandingan. Ini tujuan dia. Makanya, okey, perbandingan dari segi apa? Dari segi fungsi dia, dari segi persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, kualiti, kos dan juga jangka masa. Banyak tu. Okey, saya cepatkan. Kalau awak tengok tu, sebab tu saya bagi contoh terbalik. Sebab tu saya bagi contoh gambar ni. Bakul ni kan, setiap bakul ni, okey. Okey, yang ini lain tujuan dia. Yang ini kalau awak tengok mana kat pasar raya kan. Ni ada kat pasar raya kan. Ini macam bakul besi je kan. Ini bakul untuk apa? Macam bakul kat rumah. Simpan barang, baju ke sebagainya. Okey, boleh. Ni contoh jadual perbandingan lah. Kita ada dua produk. Okey, tadi saya kata yang kita nak tengok adalah dari segi fungsi dia lah. Kalau tadi kita dah rancang, kita nak buat dua fungsi tadi kan, boleh guna bawa barang dan simpan barang. Okey, baik, contoh kita tengok A dengan B. A dengan B ni. Okey, yang A ni, okay, menggunakan bahan kain. Contoh dia guna kain. Ni kain ni. Okey, gambar tak apa jelas. Okey. Yang B guna plastik. Di situ pun kita boleh tengok dah dari segi kuatan dia. Faham plastik dengan kain kan. Plastik ni kalau kena hujan tak ada masalah. Kalau kain kena hujan mungkin basah, lambat kering. Okey. Nampak? Bertukar menjadi berat jika basah. Saya baru cakap. Dia ringan. Okey, ini ringan. Okey, kos dia tinggi. Kos rendah. Jadi kita bandingkan. Kalau guna bahan A, kalau guna bahan ni kos tinggi, guna bahan ni kos rendah sikit tapi untung lebih. Jadi sudah pastilah kerana produk ini mempunyai rekaan yang berinovasi dan sesuai dengan fungsinya. Jadi bila kita buat perbandingan, okey, kita tengok adakah produk ini mendapat permintaan di pasaran. Maknanya kita cerita tentang keboleh pasaran. Okey, keboleh pasaran. Maknanya boleh tak produk kita ni dipasarkan? Sebab tadi kita dah bincang awal-awal tadi tujuan produk kita untuk siapa kita punya pelanggan dan sebagainya. Okey. Dapat Okey. Seterusnya, okey, yang penting juga, okey, dalam project brief, okey, lakaran idea. Ini yang kadang-kadang cikgu susah. No, bukan kita nak susah. Kita bukan nak belajar apa ni? Kita yang itu. Okey, lakaran dia. Okey, lakaran idea ni boleh dalam bentuk, kita buat dalam bentuk 2D dan juga 3D. Apa dia 3D tu? 2D, 2 dimensi. Ni contoh. Ini contoh 2 dimensi. Okey. Ini ini contoh 3D. Okey, yang ini tadi 2D. Ini contoh yang dah dilukis secara 3D lah. Ada rendering dan sebagainya. Okey. Dia dah tulis bahan dia, nilai dia. Okey. Elemen tu dia dah bagi dah. Ini contoh. Okey. Lakaran produk menggunakan lakaran apa? Ini aku dah tahu ni. Lakaran isometri. Apa benda pula isometri ni, cikgu? Inilah contoh dia. Dia kata ada pamerkan 3 bahagian. Okey. Bahagian pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan sisi. Itulah maksud 3 dimensi. Okey. Kalau 2 dimensi, dia ada satu je, dia ada 2 je. Pandangan hadapan dan pandangan atas. Ataupun dia bagi pandangan hadapan, okey. Dan juga mungkin dia bagi macam mana saya punya lukis ni. Okey, pandangan sisi. Okey. Okey. Baik. Boleh.
Lakaran ini kita akan belajar lebih detail lah nanti dalam lakaran pictorial. Ini contoh. Nampak? Tadi kita dah kata contoh kan, kita nak buat bakul kan. Jadi awal-awal tadi kita dah bincang kan. Kita nak buat bakul yang boleh diguna untuk simpan barang dan bawa barang. Nampak? Bila dia keadaan macam ni, kita boleh bawa barang. Bawa barang betul tak? Ada pemegang dia ni. Bila dalam keadaan barang macam ni, mungkin kita boleh simpan barang. Awak nampak tak? Bila lakaran ni, okey, awak tengok lakaran ni, okey, lakaran ni amat penting, okey. Alamak. Iklan sekejap. Okey, baik. Awak tengok lakaran ni, okey, lakaran ni, okey. Dia dah menggambarkan produk awak tadi. Nampak tak? Dia dah menggambarkan produk awak tadi. Jadi korang dah nampak dah kalau pelanggan tengok, oh bentuk macam ni, oh warna macam ni. Warna ni boleh tukar tak? Kan warnanya ataupun tadi saya sebut apa? Okey, ni. Daripada atas dah nampak. Okey, daripada hadapan dah nampak. Pandangan sisi dah nampak. Padahal 3D tadi. Okey, boleh, ini contoh. Okey, lakaran edit bakul seberguna tadi lah. Okey guys, boleh kita masih sikit lagi. Okey, dan seterusnya tadi kita dah tengok contoh lakaran. Okey, last sekali untuk project brief. Okey, kita kena buat mockup. Okey, kita kena buat mockup. Apa itu mockup? Apa mockup ni? Mockup ni adalah model olok-olokkan. Mockup. Okey, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan mockup. Contohlah. Kita kena pasti bahan tadi kan. Kalau kita nak mockup tadi, ni ciri yang ketujuh. Nampak? Mockup. Ini contohlah. Ni mockup. Mockup nampak macam virtual punya mainan tu kan. Mainan pula yang tu kan. Tapi dia boleh buat. Mockup ni. Mana bahan yang diperlukan tu apa? Biasanya kita guna mounting board, gam, penyeduk minuman, pembaris, gunting, pisau. Bila sebut saja mockup, pertama kita buat bukan menggunakan bahan sebenar. Faham tak? Awak boleh guna apa sahaja bahan yang awak nak pakai sebenarnya. Okey, selain bukan hanya kertas mounting board. Okey. Boleh. Okey, yang penting nampak kalau kata ni kita nak buat benda ni. Nampak dah benda tu. Dia pakai apa tu? Dia pakai cardboard je tu. Kotak kan? Kotak yang terbuang dan sebagainya. Ni untuk mockup. Tapi kita tahulah. Okay, kita tak tahu kita punya PDPR ni sampai bila, kita bersemuka sampai bila. Sepatutnya kita boleh buat dekat bengkel benda ni. Okey. Boleh? Boleh? So itu saja untuk hari ni. Okey. Lepas ni kita akan tengok langkah-langkah perancangan project brief. Okey. Saya pergi recall balik. Okey. Okey, kita recall balik apa yang kita belajar hari ni adalah benda ni. Hari ni apa yang awak tengok tadi adalah apa yang awak tengok tadi adalah ciri-ciri yang perlu ada dalam project brief. Okey, yang pertama apa dia guys? Mesti ada tajuk. Jadi kan? Tajuk, sama tak? Okey. Yang kedua, mesti ada gambaran keseluruhan projek. Maknanya orang tengok gambar. Kalau sebut pasal gambaran ni, apa yang penting? Lakaran lah. Okey, yang ketiga mesti ada kriteria produk. Tadi kita dah bincang kan? Kriteria produk. Yang seterusnya perancangan pengurusan projek. Okey. Yang seterusnya analisa kajian. Tadi kita buat kajian tadi. Produk A, produk B, produk C. Okey.
seterusnya lakaran idea. Tadi saya dah tunjuk lakaran idea. Dan akhir sekali kita kena buat mockup 3D. Okey. So ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey. Sama je kan saja. Okey. Boleh? Boleh? Sebab untuk yang ini, minggu lepas kita buat TP1 menyatakan kan. Yang ini TP2 mengenal pasti ciri-ciri. Mengenal pasti ciri. Mengenal pasti 3 je dia nak cerita je. Untuk TP2 ni, untuk TP2 ni awak dapat kenal pasti 3 ciri dalam projek brief. Awak boleh sebut ni, awak boleh sebut pasal tajuk. Awak nak cerita yang mana? Yang ini lah. Tajuk, gambaran, awak boleh cerita ke bentuk 3 sahaja daripada itu. Okey? Boleh? Boleh so saya harap untuk minggu ini awak dah boleh faham tentang projek brief 3.1.2. yang kita bincang hari ini. Hari tu kita dah tengok, kita dah masuk minggu lepas 3.1.1 mentakrif maksud projek brief. Ini kita dah masuk 3.1.2 mengenal pasti projek brief. Mengenal pasti projek brief. Hari tu kita dah tengok pasal projek brief. Kita dah bincang pasal mentakrif projek brief. Hari ni kita dah bincang tentang mengenal pasti ciri-ciri dalam projek brief. Nanti minggu depan, next class kita akan cerita tentang rancangan projek brief. Macam mana kita nak buat projek brief dalam menghasilkan produk yang kreatif. Boleh kelas? So saya harap walaupun kita ber-PDPR di musim PDPR ini, pelajar boleh tahu saya nak setiap mata pelajaran, setiap kali kelas ni awak alert tentang standard kandungan, standard pembelajaran dan juga TP. Baik. Untuk belajar tingkatan untuk kelas 1 segar dan 1 kemas. Saya harap sesiapa yang ada masalah, sebelum saya nak akhirkan video ini, siapa saja yang ada masalah, tolong respon di dalam grup. Kadang-kadang cikgu awak tak tahu apa yang berlaku pada awak. Ada ke tak ada ke, cikgu tak tahu. So tinggi harapan saya untuk awak dapat respon daripada awak. Maknanya line ke, dari segi gadget ke, dari segi data ke. Janganlah terlalu menjadi pasif dalam grup itu. Sampaikan cikgu fikirkan awak ni tak ada. Hanya wujud nama sahaja semata-mata. Dan ingat, apa yang membimbangkan saya adalah kita tak tahu sampai bila kita punya PDPR ini akan berakhir. Kita tak tahu lagi. Ini baru masuk minggu kedua untuk yang fasa ini kan. Untuk 25 hari ni, ini fasa yang kedua lah. Minggu lepas dah seminggu, ini minggu kedua. Jadi saya harap berilah kerjasama yang sebaik mungkin untuk cikgu-cikgu awak. Jadi saya akhiri kelas hari ini. So saya harap hari ini, lepas ni jangan lupa untuk tandakan kedatangan seperti biasa dalam borang yang saya bagi. Dan buat nota, dan nanti saya akan sertakan link untuk tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Everything changes.
Okey, jangan lupa juga untuk melihat playlist-playlist lain video-video yang terdapat dalam channel saya. Untuk tingkatan 1 ada di channel saya. Okey, bye bye.